Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farah Amira binti Mansur Musawi. Nombor matrik saya A171815. Pada hari ini saya akan membentangkan mengenai rancangan pelan perniagaan mengenai syarikat saya, iaitu Rasa Melayu. Pengenalan. Okey, pada pengenalan ni saya akan menceritakan sikit mengenai produk yang ingin saya jual, yang ingin saya niagakan. Perniagaan kuih sejuk beku merupakan perniagaan yang semakin meningkat di Malaysia. Hal ini mungkin kerana kuih muih merupakan satu juadah ataupun satu makanan yang sering dimakan oleh rakyat Malaysia. Kebiasaannya dimakan pada waktu pagi dan dijadikan minuman petang. Namun peredaran zaman telah membuat satu inovasi yang mana kuih boleh disejuk bekukan. Bila kuih muih ada dalam keadaan sejuk beku, maka ini lagi mudah. Kita boleh makan pada waktu pagi, pada waktu petang dan pada waktu malam. Penjualan kuih muih dengan harga yang murah mudah dijumpai dekat kawasan luar bandar, macam dekat kampung-kampung kan. Selalunya murah lah penjualan kuih ni. Tapi kalau dekat kawasan bandar macam KL, Bangi ataupun Shah Alam yang betul-betul bandar, sukar untuk dijumpai dan juga harganya makin mahal. Mungkin sebab penggunaan barang, kaedah semua makan kos yang tinggi lah. Oleh itu, saya ingin menubuhkan satu syarikat makanan sejuk beku untuk kuih muih ini dengan adik saya. Sebelum saya merancang untuk menubuhkan perniagaan ini, saya dah mempunyai pengalaman dengan adik saya untuk iaitu kami telah menjual kuih sejuk beku di kawasan perumahan di area Rawang, dan ini mendapat sambutan dari masa ke masa kerana dekat area Rawang juga sukar untuk mendapatkan kuih muih ya. Jadi daripada pengalaman, akhirnya kami memutuskan untuk kami menubuhkan jenama kami sendiri, iaitu Rasa Melayu. Ini di antara senarai produk yang ingin kami jual, iaitu lepat pisang, koci pulut hitam, cucur dan juga popiah goreng. Tujuan kertas kerja ini dijalankan ada 3 sebab. Yang pertama adalah untuk dijadikan sebagai penerangan mengenai perancangan perniagaan kuih sejuk beku yang ingin saya jalankan. Kedua, untuk meminta khidmat pinjaman kewangan bernilai sebanyak RM95,000 daripada pihak bank untuk kegunaan operasi perniagaan. Ketiga, tempoh pembayaran semula daripada syarikat saya Rasa Melayu adalah selama 5 tahun. Di sini adalah senarai kos yang digunakan bagi tujuan pembiayaan pembelajaran Rasa Melayu. Di sini di mana saya akan menggunakan pinjaman yang bernilai RM95,000 itu tadi, dengan untuk membeli struktur kedai, untuk membeli mesin-mesin pembuatan kuih, bahan-bahan asas, meja dan peralatan yang penting yang berkaitan dengan perniagaan saya. Pengumpulan data telah dilakukan untuk mengenal pasti minat orang awam berkenaan kuih sejuk beku yang ingin kami jualkan. Seramai 300 responden telah mengisi borang soal selidik yang telah kami sebarkan melalui Google Form yang mudah untuk siapa-siapa sahaja mengakses Google Form tersebut untuk menjawab soalan yang telah kami sediakan lah. 300 responden itu telah kami pilih secara rawak di area Rawang, Bangi dan juga Shah Alam. Jadinya antara soalan yang kami kemukakan iaitu yang pertama, adakah anda
adakah anda suka menjamu kuih-muih di waktu petang anda? Yang kedua, adakah di kawasan berdekatan anda menjual kuih-muih yang sejuk beku? Yang ketiga, adakah anda akan membeli kuih sejuk beku keluaran Rasa Melayu pada masa akan datang? Ketiga-tiga soalan ini jawapannya adalah sama ada ya ataupun tidak. Dan pengumpulan data dan perekonan data telah dilakukan. Hasilnya adalah hampir 90% pada para responden memilih ya untuk setiap soalan yang telah dikemukakan. Ini bermakna mereka amat menyukai kuih sejuk beku dan kami yakin untuk mendirikan perniagaan tersebut melalui jawapan responden tadi. Penularan wabak COVID-19 telah memberi kesan yang buruk terhadap perancangan perniagaan. Pertama, sukar untuk melaksanakan misi dan visi syarikat. Ini sebab dalam visi dan misi syarikat mempunyai tujuan perniagaan ditubuhkan, bagaimana cara untuk kami memastikan pelanggan berpuas hati dengan produk kami. Jadi ia agak sukar untuk dilakukan kerana sewaktu COVID-19 kerajaan telah melaksanakan perintah PKP di mana sukar untuk kami bergerak dari satu tempat ke satu tempat untuk menghantar produk-produk kami kepada pelanggan. Yang kedua, sukar untuk menarik minat orang awam untuk membeli makanan sejuk beku kerana pelbagai sebab dan salah satunya adalah disebabkan ekonomi yang tidak stabil. Yang ketiga, kadar pembelian makin berkurang kerana orang awam kehilangan sumber pencaharian wang. Disebabkan itu, orang awam telah mula untuk berjimat cermat dalam melakukan pembelian. Misi syarikat yang pertama menjadi pengeluar produk kuih sejuk beku terunggul yang dijamin halal sepenuhnya di Malaysia. Yang kedua, memastikan kualiti produk kuih sejuk beku dijaga untuk memenuhi kehendak dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, memberikan pelanggan satu kepuasan dengan menikmati keenakan kuih sejuk beku tradisional Malaysia. Visi syarikat yang pertama menjadi pengeluar kuih sejuk beku tempatan yang berkualiti tinggi dari pelbagai aspek. Yang kedua, berjaya menembusi pasaran tempatan malah mampu untuk memasarkan sehingga ke luar negara. Okey, setiap syarikat mempunyai nilai filosofi syarikat sendiri. Nilai filosofi ni di mana ia menunjukkan nilai-nilai yang baik daripada syarikat kepada pelanggan dan orang awam. Okey, untuk syarikat Rasa Melayu, nilai syarikat ni adalah yang pertama, jaminan kualiti. Memastikan produk yang diterima oleh pelanggan sampai dalam keadaan yang baik dan selamat tanpa sebarang kerosakan untuk dijamu bersama ahli keluarga. Yang kedua adalah prihatin, menerima sebarang cadangan untuk memastikan pelanggan mempercayai bahawa kami sentiasa mendengar dan ingin memberi yang terbaik untuk pelanggan. Saya dan adik saya merancang untuk menjalankan perniagaan Rasa Melayu ini dengan lebih lama, dalam tempoh yang sangat lama, dan oleh sebab itu kami mempunyai matlamat 5 tahun yang akan datang. Yang pertama adalah menjadi pilihan jenama yang utama di Malaysia. Yang kedua, menjadi jenama yang dikenali kerana kualiti produk yang tinggi. Yang ketiga, dapat menembusi pasaran luar negara khususnya di Thailand, Indonesia dan Singapura. Okey, sasaran pasaran kami, pelanggan yang kami sasarkan adalah yang pertama, bujang baik lelaki ataupun perempuan dan juga pasangan berkejaya. Yang kedua, penduduk di kawasan bandar. Ini disebabkan kuih jarang dijumpai di kawasan bandar. Dan yang ketiga adalah gerai makan yang berdekatan. Kami sasarkan gerai makan kerana kuih juga boleh dijadikan sebagai makanan sarapan pagi dan juga minuman petang. Setiap produk yang dikeluarkan oleh mana-mana syarikat mesti ada kelebihan dan kekurangan. Jadi kelebihan untuk produk sejuk beku yang ingin saya jualkan ini adalah menjimatkan waktu memasak kerana produk sejuk beku hanya memerlukan dalam masa berapa minit saja untuk dipanaskan kembali sebab produk tersebut telah dihasilkan dengan separuh masak. Okey, yang kedua mempunyai jangka hayat yang lama. Yang ketiga mempunyai harga yang berpatutan dengan kualiti yang diberi dari segi rasa dan juga tekstur. Okey, untuk kelemahan produk sejuk beku ini paling majoritinya adalah terhadap
penghantaran. Sebabkan dia sejuk beku, dia tidak boleh tahan dengan panas dalam cuaca panas yang sangat lama, yang mana ini akan menurunkan kualiti produk. Yang kedua adalah kos penghantaran menjadi sedikit mahal sebab memerlukan bahan lain yang untuk menjaga suhu sejuk beku itu sepanjang penghantaran dilakukan. Yang ketiga, kawasan penghantaran tidak boleh melebihi 50 km daripada tempat pengeluar kerana ingin menjaga suhu dan juga kualiti produk. Penghasilan dan penghantaran produk. Okey, bagi penghasilan produk, syarikat Rasa Melayu akan menjaga setiap langkah di dalam pemprosesan yang dikawal oleh pekerja yang mengetahui skop pekerjaan beliau sebagai pengawal kualiti pemprosesan. Bagi penghantaran produk pula, penghantaran produk dilakukan oleh syarikat Rasa Melayu sendiri menggunakan kereta yang disediakan khas untuk penghantaran produk. Bagi pembekal bahan mentah, kami mendapatkan pembekal bahan mentah daripada 3 syarikat berbeza. Kalau untuk ayam kami dapatkan NSK Trade City Rawang. Bahan asas gula garam akan Pasaraya Econsafe, dan juga minyak masak adalah daripada Delima Oil Product. Pembandingan analisis telah dilakukan. Ada 4 syarikat yang telah dianalisis. Syarikat saya, syarikat pesaing A, pesaing B dan pesaing C. Dapat disimpulkan melalui tiga perkara, iaitu yang pertama perkhidmatan. Kesemua syarikat mempunyai kekuatan di dalam perkhidmatan produk. Kedua, harga. Pesaing A dan B mempunyai kelemahan pada harga produk yang dijual. Pelanggan waktu COVID-19 macam ni, pandemik ni kan, pelanggan akan cari yang lebih murah dan yang lebih dan mempunyai kualiti yang bersesuaian dengan harga. Yang lebih contohnya seperti syarikat saya dan juga pesaing C. Untuk kualiti pula, syarikat saya dan pesaing C mempunyai kekuatan yang lebih kukuh dari segi kualiti berbanding dengan pesaing A dan pesaing B. Okey, itu saja ya untuk pembentangan perancangan perniagaan. Sekian, terima kasih.